عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita hari ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan mendatangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan bila kita bicara tentang baginda sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita layak untuk boleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah amin rabbal alamin. Tuan Jalaluddin, ahlan, dipersilakan. Nak ke office katanya. Okay. Mudah-mudahan selamat sampai, pergi dan balik insya-Allah. Okay. Dan semualah yang mengikuti kita pada pagi ini insya-Allah. Terima kasih pada moderator kita pada hari ini, Puan Amira, seterusnya pada Puan Ros selaku pengurusi Gema Nur Iman, ataupun singkatannya GNI. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah SWT dan Allah hitung semuanya majlis-majlis yang dianjurkan akan dikira sebagai ilmu yang bermanfaat insyaAllah, yang tak akan putus walaupun seseorang itu telah meninggal dunia insyaAllah. Hari ini kita masuk dalam tajuk seterusnya, iaitu kita di bawah tajuk isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ini kita masuk tentang isteri Nabi yang seterusnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia bukan Aisyah, bukan Aisyah. Dia Aisyah. Ain alif lepas tu amzah shin ta marbuta. Aisyah. Kenapa Aisyah dinamakan dia dengan Aisyah? Okay. Sebab satu doa daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar atau nama betulnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama sebelum Islam Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Nama yang tak baiklah kan, sebab syirik, hamba kepada Ka'bah, bukan hamba pada Allah. Okay. Jadi Islam ditukar kepada nama Abdullah, hamba Allah, bukan hamba Ka'bah lagi. Kemudian tahu tak kenapa dinamakan dia sebagai Abu Bakar? Ada dua pendapat, cuma yang paling kuat yang pertama, Bakar ini maksudnya istilah kepada unta jantan yang kuat. Unta jantan yang kuat. Jadi Abu Bakar ini cergas, kuat, diibaratkan sebagai Abu Bakrin, bapa kepada unta jantan yang kuat. Macam itulah. Itu gelaran kepada Abu Bakar. Ada pendapat kata Bakar ini juga diambil daripada perkataan bukratan wa asila. Bukra ni adalah awal-awal pagi. Awal-awal pagi. Kalau asilah tu maksudnya lewat petang lah ataupun petang hari. Okey. Oleh kerana Abu Bakar mengawinkan anaknya yang di usia awal-awal pagi. Jadi Bakrah ni maksudnya anak dara, anak dara. Jadi Abu Bakar bapa anak dara, bapa anak gadis. Bapa anak dara yang usianya baru di awal-awal pagi. Jadi sebab itu gelaran kepada Abu Bakar adalah Abu Bakrin, maksudnya bapa anak dara, sebab Abu Bakar mengawinkan anaknya Aisyah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, nanti kita akan bincanglah tentang umur Aisyah. Ada beberapa pendapat lah. Cuma yang masyhur kita tahu 6 tahun kan. Kemudian dia tinggal bersama Nabi SAW. Okay.
Sebab kadang-kadang kalau kita guna perkataan beliau, ini Aisyah bersama Nabi SAW, bersama ni dia ada double meaning. Sama bersama iaitu bersetubuh, ataupun bersama itu tinggal bersama. Jadi kita untuk mengelakkan kekeliruan, kita kata tinggal bersama dengan Aisyah ketika umur Aisyah 9 tahun. Iaitu selepas peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Okay. Yang bersama tu tidak disebutkan dalam hadis. Bila umur Aisyah sewaktu bersama dengan Nabi SAW. Dia berbeza. Itu orang talis barat kadang-kadang dia buat propaganda pada Nabi SAW. Dia kata Nabi ni gila seks lah dan seumpamanya. Na'udzubillah, tak sesuai untuk Nabi SAW. Sebab kita mungkin anggap bila kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun, kita kata sebab Melayu ni ada istilah malam pertama. Bila ada istilah malam pertama, malam tu lah baginda SAW akan mensetubuhi Aisyah. Tak sebut pun. Tak sebut pun. 6 tahun Nabi berkahwin dengan Aisyah, tapi Aisyah masih lagi tinggal di rumah ayahnya Abu Bakar. Masih tinggal di rumah ayahnya Abu Bakar. Okey. Tak tinggal bersama Nabi SAW. Kalaulah Nabi SAW yang digambarkan oleh orientalis barat, okay, dan kadang-kadang menimbulkan kekeliruan pada kita anak-anak muda ni, generasi Z, generasi Y ni kan, generasi Z dan seumpamanya. Ada lagi satu generasi apa yang baru ni, sekejap saya baru dapat info baru ni, generasi Allahumma SWT, dipanggil je dia kalau yang terbaru ni generasi Alpha, generasi Alpha. Okay. Kalau tak silap sekejap. Saya baru dapat ni. Sebab saya ceramah itu saya tak tahu nak sebut. Tiba-tiba ada Prof hantar. Okay. Gen Alpha. Gen Alpha. Iaitu yang lahir 2013 sampai 2025, Gen Alpha. Kalau generasi Z tu yang lahir 1995 hingga 2012. Okay. Dia sebut tentang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Sebab kadang-kadang anak-anak kita ni bila dia timbul banyak persoalan, kata Aisyah radhiyallahu anha tu, banyak pula yang kata orientalis barat kata kenapa Aisyah tidak boleh memberikan zuriat kepada Nabi SAW sedangkan dia anak dara, sedangkan dia anak gadis kan. Ada kata rosak alat kelaminnya ataupun alat peranakannya rosak sebabkan dia bersama dengan lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Itu antara tuduhan-tuduhan jahat lah ke atas baginda SAW. Kalaulah ni baginda SAW, pasti hari pertama pernikahan mungkin dah bersama ataupun dah tinggal bersama. Tapi tak kan, sampai umur 9 tahun Nabi SAW, baru Aisyah tinggal bersama Nabi SAW. Dan tinggal bersama pula, waktu Nabi SAW, Nabi dah sampai ke Madinah, Nabi sampai ke Madinah, 2 bulan ataupun 3 bulan selepas tu baru Nabi arahkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, kalau kita rujuk dalam kitab Hayatus Sahabah ni, bab hijrah Nabi SAW, dalam Hayatus Sahabah, bab hijrah Nabi SAW. Okey, disebut bahawa selepas daripada Nabi SAW hijrah ke Madinah, 2-3 bulan tu barulah Nabi jemput, Nabi perintahkan Abdullah bin Fukhairah yang menunjuk jalan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar yang sampai ke Madinah tu, untuk balik ke Mekah dan bawa Aisyah, Asma, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafa untuk berpindah ke Madinah. Okey. Sampai ke Madinah, Nabi kan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari kan. Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey. Aisyah tak terus tinggal bersama Nabi SAW di rumah Abu Ayyub Al-Ansari bersama Nabi SAW walaupun suami isteri lah. Tapi Aisyah tetap tinggal di rumah yang ditempatkan oleh Abu Bakar dan keluarga dia. Abu Bakar dan keluarga dia dipersaudarakan dengan orang lain. Jadi Aisyah tinggal bersama bapanya di rumah yang ditempatkan Abu Bakar As-Siddiq. Okey.
Dia tak tinggal dengan Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi dah bina rumah di tepi Masjid Nabawi yang Nabi bina tu, barulah Aisyah pindah duduk tinggal bersama Nabi SAW. Itu disebut tentang tu. Okay, jadi kita bukan nak tanya tentang umur walau bagaimanapun kan. Jadi itulah disebut tentang tu. Jom kita masuk. Itu mukadimah kita hari pagi ni, insyaAllah. Pada muka surat 67. Siapa nak buku? Stok buku ada banyak pada saya dah sekarang ni. Kalau nak bagi tahu je, insyaAllah nanti saya tolong postkan lah. Okay, jom saya sharekan skrin sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Share screen. Okay. Okay, ini daripada buku saya, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh, okay. Aisyah bernikah dengan Nabi SAW adalah 3 tahun selepas kewafatan Khadijah. Ini disebut dalam kitab Bidayah Nihayah. Okay. Jilid yang ketiga, muka surat 61 kalau nak rujuk. Iaitu 2 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. 2 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Okay. Jadi 2 tahun. Okay. 2 atau 3 tahun lah. Lebih kurang 2 tahun je tu. Disebut tentang tu. Okay. Okay. Aisyah binti Abu Bakar. Ataupun nama betulnya Abdullah bin Abi Quhafah Uthman bin Amir bin Ka'ab At-Tamimi Al-Quraisi. Gelarannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu bapa kepada Abu Bakar, pada Aisyah, bukan Aisyah. Aisyah. Okay. Bapanya Abu Bakar As-Siddiq, ibunya Ummur Rumman bin Amir bin Uwaimar bin Abdul Syams, daripada kalangan orang ternama di kalangan bangsa Quraisy. Satu-satunya anak dara yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang lain semua adalah balu, sahabat yang mati syahid. Ataupun ada yang Nabi kahwini, Allahumma salli ala Muhammad, adalah balu kepada, bukan balu, dia janda ataupun bekas isteri daripada anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Haritha, untuk menjadi sumber hukum, iaitu namanya Zainab binti Jahsy. Surat 72 tu, Zainab binti Jahsy. Okey. Nanti kita akan bincang detail tentang Zainab binti Jahsy ni, sebab bila dia sebenarnya ketika itu popular dengan anak angkat. Jadi masyarakat jahiliah ketika itu, bila ada anak angkat je, dia akan istihar di pasar. Mulai hari ini anak ini akan jadi anakku. Kemudian Allahumma salli nasab keturunannya akan masuk dalam nasab keturunanku. Mulai hari ini dia layak untuk mewarisi harta pusakaku, dan mulai hari ini dia haram berkahwin dengan isteri dan anak-anak perempuanku. Ini yang diistihar di pasar. Kalau orang-orang Quraisy dulu, dia ambil anak angkat, dia akan diistihar di pasar macam tu kan. Jadi bila Nabi SAW, Khadijah beli hamba dan untuk membantu Nabi SAW, iaitu Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ni sangat rapat dengan Nabi SAW, sangat rapat. Ke mana Nabi pergi, dia akan ikut. Dan kadang-kadang naik tunggangan tu bersama-sama dengan Nabi SAW. Sehingga kan masyarakat ketika tu kata Zaid ni adalah angkat Nabi, anak angkat Nabi SAW. So itu mereka memanggil Zaid bin Haritha ini kepada Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Okay. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk memulangkan Zaid bin Muhammad itu kepada ayah sebenar dia, Zaid bin Haritha. Itu yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan panggilan ayah kandung mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nanti kita bincang detail tentang Zainab binti Jahsy. Jadi isteri Nabi SAW ni, yang lain semua adalah balu daripada sahabat-sahabat yang syahid dalam peperangan. Nabi lebih kepada nak menjaga, nak membiayai, nak menanggung kehidupan mereka yang hilang tempat pergantungan setelah mana suaminya meninggal dunia.
Okey, kalau Zainab binti Jahsy sebab nak jadi sumber hukum, Aisyah seorang je yang dikahwini yang anak dara. Okey. Tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar mengawinkan Aisyah dengan Nabi SAW? Okey, kenapa? Sebab Abu Bakar nak nasab keturunannya bersambung dengan Nabi SAW. Abu Bakar nak sangat nasab keturunan tu, kalau salah sila tu, dia nak keturunan dia bersambung dengan Nabi SAW. Kalau tidak mengawinkan anak perempuannya kepada Nabi SAW, okay, para sahabat yang akan mengahwini anak-anak perempuan Nabi SAW. Antaranya siapa? Antaranya Sayyidina Uthman bin Affan. Dua anak Nabi SAW dikahwini oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Yang pertama namanya Ruqayyah binti Muhammad. Bila Ruqayyah binti Muhammad meninggal dunia kerana sakit, Nabi kahwinkan Uthman bin Affan, sahabat Nabi SAW, dengan anak yang seterusnya adalah Ummu Kalsum. Ini yang kita panggil salin tika ni. Ini yang kita panggil salin tika, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau selain daripada Abu Bakar As-Siddiq, adalah Sayyidina Umar Al-Khattab yang mengawinkan anak, yang mengawinkan anak anak perempuannya dengan Nabi SAW. Namanya siapa? Namanya Hafsah binti Muhammad bin Al-Akhtab. Itu dikawinkan sebab mereka semua nak nasab keturunannya bersambung dengan Nabi SAW. Itu hikmah yang besar. Bukan kita bukanlah Nabi yang minta ataupun Nabi yang nak ataupun tak. Itu kena bersihkan dulu dari sudut kita ni. Dan kita boleh sampaikan pada anak-anak kita supaya anak-anak kita bila dengar dakwaan-dakwaan yang agak mengaibkan Nabi SAW, kadang-kadang tak sesuai untuk Nabi SAW, anak kita dah mendapat info yang tepat lah. Contohnya insya-Allah. Rasulullah SAW menggelarkan dia, yakni Aisyah, dengan panggilan Ummu Abdullah, iaitu Mak Abdullah. Siapa Abdullah ni? Abdullah adalah anak kepada Asma binti Abu Bakar, iaitu anak kakak Aisyah. Jadi dinamakan dia Ummu Abdullah sebab kenapa? Sebab Aisyah ni daripada kecil memang dia yang tukang jaga atau pembela, bermain sama-sama dengan anak saudaranya, kan. Jadi dinamakan dia sebagai Ummu Abdullah sebab dia yang banyak jaga. Kalau maknya Asma masak di dapur, yang bermain, yang melayan Abdullah, adalah Aisyah. Sebab itu Nabi gelarkan sebagai Ummu Abdullah. Daripada riwayat inilah yang kata Aisyah ni dia berkahwin dengan Nabi SAW umur 16 tahun, bukan 6 tahun. Umur 16 tahun. Sebab dia kata beza ni pendapat beza Asma dengan Aisyah adalah 10 tahun. Jadi Asma ketika berhijrah ke Madinah, usia dia 28 ataupun 27 tahun. Macam itulah. 28 tu. Sebab itu dalilnya yang kata Aisyah umurnya 16 tahun bersama ketika berkahwin dengan Nabi SAW, itu disebut tentang tentang Allahumma salli ala Muhammad. Pendapat yang kata 16. Tapi pendapat yang masyhur adalah 6 tahun sewaktu berkahwin dengan Nabi SAW. Kemudian 9 tahun barulah tinggal bersama dengan Nabi SAW. Sebab ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang menyebutkan bahawa dia ada hadis di Bukhari dan Muslim. Tazawwajani baginda Rasulullah SAW li sitti sinin. Maksudnya baginda SAW mengahwini aku ketika aku berumur 6 tahun. Ini hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim disambung tazawwajni Rasulullah SAW li sitti sinin wa banabi wa ana bintu tis'i sinin, rawahul Muslim. Aku dikahwini oleh Rasulullah SAW ketika umurku 6 tahun, wa banabi, dan tinggal bersama denganku, dan ketika itu aku berusia 9 tahun. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. InsyaAllah itu disebut tentang tu. Cuba respon sikit boleh tak dekat dalam ruangan chat tu, sebab saya takut saya cakap seorang.
Ada Ustaz, sangat Ada, berdengar, insyaAllah. alhamdulillah. Sebab semua Tak nak ganggu, tak nak ganggu sebab Ustaz tengah sampai dengan lancar, insyaAllah. bukan sebab saya Ada Ustaz. oh okey okey. Khusyuk Okey. Ustaz, Ustaz, Okey. ada Ustaz, jangan bimbang. Sebab saya pernah sebelum ni saya dah cakap rupanya saya punya ni hang jadi rupanya saya cakap seorang. Tengah khusyuk dengar. Oh tengok khusyuk. Okey. Terima kasih. Khusyuk. Sebab last tadi yang komen last tadi 8.16 sekarang dah 8.27 tak ada respon. Okey alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Cikgu tengah ngajar kena khusyuk Ustaz. Okey, terima kasih. Kami tak boleh ganggu Ustaz. Boleh insya-Allah kalau nak tanya soalan. Okey, macam tu Jadi ada hadis daripada Aisyah sendiri yang meriwayatkan hadis ni. Ataupun Aisyah sendiri yang menyebutkan hadis ni bahawa dia dikahwini oleh Nabi SAW ketika umurnya 6 tahun dan tinggal bersama dengan Nabi SAW umurnya 9 tahun. Jadi ada dua pendapat. Pada saya, kita ambil jalan tengah lah. Janganlah bergaduh tentang umur. Banyak lagi benda yang kita boleh bincang. Kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun Tadi Mami bawa cermin mata hilang pula. Mami dah itulah. Okey, insya-Allah. Allahumma salli ala kenapa Puan Ros cermin matanya hilang? Tak nampak tulisan. Saya dah buat buku ni memang sesuai dengan orang yang berusia ni. Tak payah kacamata pun tak apa. Sebab tulisannya besar-besar kan? Tulisannya besar-besar. Tapi tu ramai yang kata Ustaz, bagus buku Ustaz ni. Dia kata. Ni mesra orang tua dia kata. Mesra orang tua. Yang tak payah kacamata, tulisan besar-besar dia kata. Besar-besar lepas tu tulisannya jarak-jarak jadi okey insya-Allah. Okey, Allahumma salli asma. Kat mana tadi kita? Okey, kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab usia Nabi SAW, bab umur Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW daripada kecil bersama Nabi. Okey. Dia sebut bahawa Nabi wafat ketika itu usianya 63 tahun. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga, hadis kedua sahih. Dia sebut bahawa umur Nabi SAW ketika Nabi wafat adalah 65 tahun. Jadi 65, 63 macam mana boleh berlaku pertembungan daripada orang yang sama. Jadi sewaktu yang ni bertanya dia kata 63. Yang ni bertanya dia kata 65. Jadi kita tak payahlah berselisih dari sudut umur ke, dari sudut nombor itu kan. Yang penting banyak lagi perkara yang lebih besar sebenarnya untuk kita ni. Kalau kita ambil umur 6 tahun pun janganlah bayangkan macam kita lain. Kita nikah hari ni dah kalau dulu orang-orang tua-tua dulu dia selagi mana tak istilahnya mengundur ni kalau selagi mana tak buat kenduri dekat tempat lelaki, dia tak boleh bawa balik isterinya bawa balik rumah. Okay. Dah habis majlis nanti baru boleh bawa balik rumah. Baru boleh jalan sama-sama. Tolong tu jaga sangat sungguh. Sampai saya pun saya Allah SWT orang tu dia kata sebelum ni tak boleh duduk sama-sama lagi. Dia kata sebab belum buat kenduri dekat tempat lelaki, dia kata belum mengundur lagi, istilahnya mengundur. Kalau kita pergi kat tempat perempuan bertandang. Kalau Allahumma SWT pergi tempat lelaki, dia istilahnya mengundur. Okey, mengundur. Tapi saya punya perkahwinan saya unik sikit. Unik apa? Saya buat kat tempat lelaki dulu. Nikah tempat perempuan, buat makan-makan macam tu. Buat kat tempat saya dulu. Dah habis tempat saya, baru buat kat tempat perempuan. Kan pelik kan? Pelik. Kat sini panggil menyambut kalau Johor dia panggil mengundur lah. Sambut menantu kami panggil. Oh ya, sambut menantu. Ada juga panggil sambut menantu. Tu sebut tentang tu. Jangan gambarkan kita lain. Nabi lain. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad.
walaupun Aisyah umur 6 tahun, Aisyah umur 6 tahun, Nabi tak tinggal lagi bersama dengan Aisyah. Okay. 9 tahun pun bila berhijrah, bila dah suami isteri, sampai je Madinah, patutnya Aisyah terus duduk dengan Nabi SAW lah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tak. Aisyah tetap di rumah ayah dia. Sampailah Nabi buat rumah, barulah Aisyah tinggal bersama Nabi SAW. Itu kita kena pegang itu, walaupun dia usianya 6 tahun. Okay, Allahumma salli dan tinggal bersama Nabi SAW 9 tahun insyaAllah. Okay, Allahumma salli alaihi ketika itu nampak Rasulullah SAW mewakilkan kepada Khawlah binti Hakim untuk meminang Aisyah, dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun semasa diakad bersama baginda Rasulullah, dan Rasulullah bersamanya 3 tahun selepas itu. Okey, gini. Dia sebenarnya sama juga dengan Khadijah. Kita kata Khadijah yang meminang Nabi SAW. Sebenarnya tak. Sebenarnya Aisyah, Khadijah, dia menyatakan hasratnya untuk memiliki Nabi lah, ataupun dia nak berkahwin dengan Nabi SAW, disampaikan kepada pembantunya yang nama Maisarah. Kemudian Maisarah, Allahumma salli alaihi, Maisarah nyatakan hasrat Khadijah kepada pakcik Nabi SAW, Abu Talib. Kemudian Abu Talib dan Saidina Hamzah pergi pinang Khadijah. Pergi pinang Khadijah. Macam tu istilahnya. Bukan Khadijah bawa rombongan, bawa dulang-dulang, bawa cincin ni apa semua, pergi pinang Nabi SAW. Tu walaupun adab Melayu kita salah, tapi budaya Arab pun tak macam tu. Budaya Arab pun tak macam tu. Sebab tu kita kena betulkan tu. Jadi walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq yang mengawinkan Nabi SAW dengan Aisyah, tapi adatnya ataupun yang baiknya adalah Nabi SAW hantar rombongan untuk meminang Aisyah. Macam tu keadaannya. Itu disebut tentang tu. Jadi kita kena faham tentang tu insya-Allah. Okey, kita masuk tentang kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Okay. Rasulullah SAW tidak pernah menikahi anak dara selainnya. Betul. Okey. Kemudian kalau nak bincang tentang Maria Al-Qibtiyah pun dia anak dara sebenarnya kan. Tapi Maria tu dia adalah hamba. Zaman Nabi SAW, hamba ni ketika tu syariat perhambaan belum dihapuskan. Bila kita memiliki hamba, dia berikan mahar sahaja. Tak ada majlis ijab kabul, maksudnya bapa perempuan datang mewalikan, tak ada. Kalau ikut hukum, bila kita memiliki hamba perempuan, kita memberikan mahar, iaitu mas kahwin, terus jadi isteri dan boleh digauli. Okay? Tak payah akad Ustaz. Bayar akad. Tak payah akad. Tak ada akad. Okay? Jadi sebut tentang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila perhambaan dah habis, itu yang mesti, hamba ke tak hamba, dia kena ada majlis akad nikah lah, kena ada akad ijab dan kabul. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau ikutnya Maria Al-Qibtiyah juga sebenarnya. Maria Al-Qibtiyah juga okay. Jadi cuma kalau kita nak bincang, itu antara buku saya ni yang menjadi antara yang disemak oleh panel penyemak buku ni. Dia sebutlah Maria Al-Qibtiyah ni bukan isteri Nabi. Dia lah hamba Nabi SAW. Saya sebut sini isteri Rasulullah di kalangan hamba kan, surat 74 tu. Isteri Rasulullah di kalangan hamba. Kalau siapa yang tak ada buku, saya cuba 74. Okey. 70. Ni, isteri Rasulullah di kalangan hamba. Penyemak kata, Ustaz, bukan isteri Rasulullah, memang dia hamba. Tapi bila Allahumma salli, kita bincang, Nabi SAW ada anak dengan Maria Al-Qibtiyah, ada anak dengan Maria Al-Qibtiyah. Bagaimana anak-anak yang kecil ni baca buku ni? Macam mana Nabi ni hamba,
tapi ada anak dengan hamba dia. Maksudnya macam seolah-olahnya Allahumma salli ala Muhammad, Nabi ni ada gundik lah. Nabi bersama dengan gundik dia. Tak. Sebab itu saya tetap juga pertahankan isteri Rasulullah SAW di kalangan hamba. Jadi panel yang menyemak buku tu saya cakap, dia kata dia okeylah kalau gitu. Supaya tidak timbul kekeliruan pada anak-anak kita ni bila baca buku ni, ya. Jadi dia setujulah. Saya tetap juga letak isteri Rasulullah di kalangan hamba. Kalau ikutnya bukan isteri. Macam itulah. Kalau ikutnya bukan isteri. Dia adalah hamba Nabi SAW. Jadi hamba boleh digauli bila berikan mahar. Jadi bila macam tu isteri lah kan. Itulah sebut tentang tu. Isteri Maria ada 11 orang ya. Isteri Nabi 11, ya betul. Okay, termasuk Maria Al-Qibtiyah. Okey. Jom terus insya-Allah kita balik semula pada Aisyah tadi. Okay. Yang kedua, kelebihan Aisyah. Okay, kata disebut bahawa Rasulullah tidak pernah berkahwin dengan anak orang yang bersama-samanya hijrah melainkan Aisyah. Yalah. Okay. Dia disebut dalam kitab lah, itu Abu Bakar As-Siddiq kan. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat daripada 7 petala langit kepadanya bagi membersihkan dirinya daripada fitnah. Ini kita boleh rujuk dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 20. Ayat 11 ni innal ladzina ja'uka biifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum sampai ayat 20, satu muka surat ni. Sesungguhnya orang yang tanya sikit, Ustaz. macam dah? Nak tanya sikit boleh? Boleh, silakan. Isteri anak daripada hamba itu yang digauli dengan mahar itu diiktiraf sebagai anak kandung, Ustaz? Ya, anak kandung. Terima kasih, Ustaz. Diiktiraf sebagai anak kandung. Okey. Jadi Ibrahim bin Muhammad, dia memang anak kandung Nabi SAW. Okay, selesai insyaAllah. Okay. Aisyah dibersihkan. Kan kita tahu tentang kisah Aisyah dalam satu rombongan. Okay. Nabi tugaskan seorang lelaki namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni, Allahumma salli, dia orang yang paling takut dengan perempuan. Okay. Orang yang sangat takut dengan perempuan. Kalau jumpa perempuan tunduk dia. Okay, itu Safwan bin Mu'attal. Jadi Safwan ni ditugaskan dia duduk 1 kilometer belakang daripada rombongan. Kok ada barang tercicir ke. Okay. Jadi Safwan akan kutip barang tercicir daripada rombongan yang kat depan yang 1 kilometer depan ni. Okay. Tiba-tiba Allahumma salli ala Muhammad, Aisyah ni kan badan dia kecil, comel, bukan anak dara ataupun ialah muda lagi. Jadi dia sangat ringan, kemudian ialah tubuhnya masih kecil ya. Bila dia naik atas unta, tadi yang tukang bawa unta Aisyah nampak Aisyah naik di atas unta tu, duduk dalam kemah tu. Duduk dalam kemah. Okey. Azrin comelote tu insya-Allah. Okey, duduk dalam kemah. Kemah belakang unta tu. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kemah belakang unta. Bila Aisyah perasan dia punya kalung dia, rantai dia putus. Jadi dia turun balik. Dia turun balik, pergi cari rantainya. Yang penjaga unta tak perasan Aisyah turun. Dan unta pun tak meringik pun. Kalau macam contohnya, kalau Ustaz Rusdi yang naik, dia naik je, unta dah bunyi. Aduh beratnya, Mamat ni dia kata beratnya. Okey. Jadi bila Ustaz Rusdi turun daripada unta pun akan bunyi. Sebab beratnya, nak turun pun berat, nak naik pun berat kan. Aisyah, badan dia comelote ni maksudnya adalah dia naik pun unta tak merengek, turun pun unta tak merengek. Sebab Aisyah ni ialah badan dia kecil dan umpamanya kan. Sebab itu penjaga ataupun pembawa unta Aisyah ni tak perasan. Tak perasan Aisyah turun. Kalau dia nampak Aisyah turun, dia akan tunggu. Kejap lagi ni. Aisyah dia pergi cari apatah yang hilang, dia kata mungkin dia perasan. Dia tak perasan langsung. Jadi dia terus bawa unta tu dengan sangkaan dia bahawa Aisyah ada dalam kemah yang belakang unta tu. Serdekup dipanggil. Kemah belakang unta tu.
Bila Safwan bin Mu'attal yang ditugaskan untuk mengutip barang tercicir, tiba-tiba dia alamak, Aisyah tertinggal. Kan? Lalu tanya macam mana boleh tertinggal ni? Diceritakan, okey, ini, okey. Tak apa, Aisyah, awak jalan depan jauh-jauh. Safwan bin Mu'attal, jarak dia dengan Aisyah lagi jauh lah. Jauh, sangat jauh. Okay. Tapi bila sampai ke Madinah, bila rombongan sampai mana Aisyah tak ada ni. Semua dah kecoh cari Aisyah tak ada. Tiba-tiba, tak lama tu Aisyah jalan kaki seorang-seorang kat belakang. Tak lama selepas tu, Safwan bin Mu'attal sampai. Ni orang-orang munafik, dia buat hadis ifki dia panggil. Dia buat cerita palsu ataupun hadis palsu tentang Aisyah sengaja mencecerkan diri dia untuk bersama-sama dengan Safwan. Inilah tuduhan yang berat pada Aisyah kan. Kalau tengok dalam buku yang saya tulis, tajuk dia Terapi Patah Hati. Dalam tu ada kisah bagaimana Aisyah merawat patah hatinya sewaktu dituduh oleh orang-orang munafik, dan ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi, orang beriman tu juga terpedaya dan termakan dengan fitnah tersebut dan menjadi orang yang menyebarkan pula cerita tu. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, Allah tegur kan, Allah tegur para sahabat ni. Okey, jangan macam tu. Kalau tidak kerana rahmat Allah, nescaya Allah dah turunkan azab kepada kamu semua kan. Dia sebut tentang boleh bacalah nanti daripada ayat 11 sampai ayat 20. Dan Allah sebut pasal orang mukmin ni tak sepatutnya kalau dia mendengar berita kan, adalah lebih baik dia berbaik sangka dahulu sebelum bersangka buruk. Itu sebut semua dalam surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 20. Jadi istimewanya Aisyah radhiyallahu anha, Allah bersihkan Aisyah dengan menurunkan ayat daripada 70 tala langit kepadanya bagi membersihkan diri daripada fitnah. Boleh tambahlah, siapa ada buku tu boleh buat dalam kurungan surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 20. Okey, terus. Ustaz, terapi patah hati boleh dapat direct dengan Ustaz ke kalau nak beli? Saya tanya dulu, ada lagi stok ke tak? Baik, nanti saya tag Ustaz lah. Okey. Terima kasih banyak. Pasti. Ada stok Ustaz, lagi. antara terapi yang dia buat tu macam mana Ustaz? Dia balik ke rumah ibu dan ayah dia. Dia minta dengan Nabi SAW. Dia kata boleh tak dia nak balik rumah. Sebab Rasulullah pun tak berdiam diri time tu. Rasulullah duduk dalam masjid. Nanti yang bila Nabi runsing, Nabi akan usap janggut dia, duduk dalam masjid. Okey. Lepas tu sampai Nabi panggil sahabat-sahabat dia, patutkah aku menceraikan Aisyah? Kata Nabi SAW. Sahabat-sahabat dia kata, jangan dulu ya Rasulullah. Jangan dulu ya Rasulullah. Jadi sampailah Allah bersihkan Nabi Aisyah yang turun ayat tu. Jadi bila Allah SWT, Aisyah ni ialah Nabi pun tak tahu cerita sebenarnya kan, mana satu betul. Nabi pun dia ni lalu dia minta izin pada Allah SWT. Nabi nak balik rumah mak ayah dia. Okey, nak balik rumah mak ayah dia. Rupanya terapi patah hati kalau kita ada masalah, kalau kita ni yang paling kuat adalah balik jumpa mak dan ayah. Itu terapi yang paling hebat lah. Lebih jumpa mak. Tengok wajah ibu tu terapi dah. Tengok wajah ibu tu terapi. Okay. Antara yang kedua adalah terapi yang Aisyah menangis. Terapi menangis. Jadi menangis ni pun terapi. Menangis ni terapi. Dalam satu kajian psikologi, tangisan emosi ni, kesedihan dan umpamanya, air mata tu dia mampu menurunkan kadar emosi seseorang, maksudnya stres. Sebab kalau kita bersedih, dia hormon kortisol, hormon stres itu akan mencanak-canak. Jadi bila kita menangis, dia dapat potong, disebut dalam kajian separuh daripada hormon kortisol tu, maksudnya hormon yang stres tadi tu. Jadi air mata, emosi tu bagus. Jadi terapi menangis. Terapi menangis. Buku ni ia warna biru betul. Kalau tengok dekat YouTube, dekat YouTube lah, dekat ni. Allah SWT dekat Google ada terapi patah hati. Buku ni tercalon antara buku anugerah buku kebangsaan.
tercalon buku terbaik dalam anugerah buku kebangsaan. Tahun 2000 apa tu tak ingat. Tapi tercalon je lah, kalah lah, tak menang. Yang menang ketika tu adalah Breakfast for Kids. Yang menang adalah Timber of Malaysia. Yang menang tu macam tu lah dia apa nama yang menang semua pasal kayu-kayan kat Malaysia. Yang menang adalah sarapan pagi untuk kanak-kanak. Buku yang ni tak menang, tapi tercalon je lah. Tercalon antara buku yang terbaik ni. Okay, tajuknya pun sejuk ya, Terapi Patah Hati. Terapi Patah Hati. Ya, saya yang tulis buku ni. Saya yang tulis buku ni dengan seorang sahabat saya, Salahuddin. Saya berdua. Dia puncanya gini. Waktu saya jadi editor syariah di syarikat buku ni, Masrid Sdn Bhd, Salahuddin ni dia hantar buku. Tajuk dia apa ya? Dia bukan Terapi Patah Hati tau. Yang meletakkan tajuk Terapi Patah Hati ni saya yang letak tajuk tu. Okey. Dia hanya hantar lebih kurang dalam 40 kan 80 muka surat saja dia tulis. Lepas tu saya kontak dengan penulisnya. Saya cakap, boleh tak saya nak tambah buku ni? Boleh tak saya nak tambah buku ni? Allah SWT, silakanlah. Itu yang saya tambah jadi 100 berapa muka surat lah. Itu yang masukkan tentang terapi-terapi tu. Terapi menangis, terapi lihat wajah ibu dan ayah. Itu dia sebut tentang tu ya. InsyaAllah. Okay, seterusnya. Tak tahu ada tak kat Lazada ataupun ni. Kalau ada, boleh sharekan lah link tu. Saya tak pasti buat buku ni dah lama dah. Dan katanya itu sebab saya pun dengan buku ni dah habis kontrak lah. Maksudnya penerbit dah tak ni. Cuma ada stok lagi ke tak, wallahualam. Kalau tak ada nanti kita buat balik Okey. Yang seterusnya, yang keempat, malaikat Jibril turun daripada langit menyerupai wajahnya, iaitu Aisyah, lalu berkata kepada Rasulullah SAW, kahwinilah aku, sesungguhnya aku adalah milikmu. Ini istimewanya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW malaikat Jibril ni kalau nak berubah wajah kepada wajah manusia, dia wajah yang paling cantik dia ambil. Wajah yang paling handsome. Macam contohnya kalau Jibril AS dia nak tukar pada wajah manusia, biasa wajah yang menyerupai kepada wajah Dihya Al-Kalbi. Dihya seorang sahabat Nabi yang paling tampan lah, cantik, handsome. Jadi kita kadang-kadang Aisyah ataupun kadang-kadang Fatimah dia terkeliru. Dia kata Dihya datang ya Rasulullah. Itu kan Dihya itu sahabatku, dia kata Jibril AS. So dia masuk. Okay, itu dia sebut tentang tu. Okey, yang seterusnya, Aisyah pernah mandi bersama Nabi SAW dalam satu bekas. Tapi ikut riwayat lain bukan Aisyah je. Okey, sisi lain pun Nabi SAW pernah mandi bersama dengan isteri yang lain. Cuma Aisyah je yang kita kadang-kadang highlight. Isteri Nabi yang lain tak. Yang highlight adalah Aisyah. Tapi kata Aisyah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab sifat malu Nabi SAW. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi SAW qattu. Sama sekali tidak pernah. Sekali pun tak pernah melihat Allahumma salli kemaluan Nabi SAW. Walaupun dia suami isteri. Tidak ada aurat pun suami isteri ni. Kan? Tak ada aurat pun suami isteri ni. Jadi Allahumma salli bermaksud apa? Bermaksud Nabi SAW walaupun mandi bersama dengan isteri-isteri baginda SAW, ataupun dengan Aisyah, baginda tetap bukan menutup aurat, baginda tetap istilahnya kain basahan, ada kain basahan. Okay. Sebab itu Allahumma salli kain basahan yang Melayu tu, kain kemban ke, kalau lelaki ni kain pelikat yang dipotong ke, okay, towel kecil ke apa yang untuk menutup auratnya kan. Kalau orang perempuan dia kemban kain batik ke mandi, itu sunnah sebenarnya. Itu sunnah. Okey. Sebab dalam tandas tu ada jin jantan, ada jin betina. Jadi kalau kita mandi tanpa surat benang, jin jantan sudah suka kat kita. Tu dia akan kacau suami.
Ataupun kalau lelaki, jin betina sudah suka kat kita. Itu yang dia kacau isteri, yang jadi berlaku perceraian dan seumpamanya, gaduh. Jadi sebab itu kain basahan tu sebenarnya adalah sunnah. Sunnah. Jadi Nabi SAW juga mandi ada kain basahan. Aisyah juga mandi ada kain basahan. Bukanlah mandi tanpa surat benang bersama dalam bilik mandi. Tapi apa hukumnya, boleh tak? Boleh. Cuma inilah akhlak Nabi SAW. Walaupun perkara yang dibolehkan tapi Nabi tak pernah buat. Itulah tinggi akhlak. Aisyah pun sama. Maksudnya dia tak, walaupun dibolehkan tapi tak pernah lah tu sebut tentang tu. Apa tu? Farhana kenapa dah tak boleh? Dah tak boleh. Tak boleh Tak, apa? nak dengar kata kalau kita baca doa sebelum masuk toilet, syaitan tu dah tak boleh nampak kita punya aurat. Betul ke Ustaz? Yalah betul, tapi Allahumma salli ala Muhammad, kalau tak pun kerana itu malaikat akan masih lagi Allah masih boleh melihat kita. Jadi adab kita ni Jadi Allah. adab lah. Ya, adab, ya, berkaitan ni adab. Okey, insya-Allah. Okey. Ada lagi kat Shopee saya punya buku ni. Okey. Buku Ustaz, ada. ada share dah Ustaz. Ada Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kalau ada ni lah. Okey, insya-Allah. Terapi patah hati. Okey. Seterusnya itu disebut tentang tu. Okey. Seterusnya 8:53 dah. Rasulullah sedang solat dan dia berada di antara kedua tangannya, iaitu di hadapannya ataupun di pangkuannya, dan tidak pernah dilakukan terhadap isi-isi selain daripada Aisyah. Nabi Aisyah ni dia, kita tahu sebab itu Aisyah ni kuat mengatakan bahawa Aisyah ni ialah sewaktu kahwin dengan Nabi SAW, dia di usia awal muda, dia usia awal remaja. Jadi dia masih lagi macam sifat kekanak-anakan dia. Sifat kekanak-anakan dia. Kalau isi lain tak pernah pun kita sebut bahawa kadang-kadang lumba lari dengan Rasulullah kan. Tapi Aisyah ada riwayat bahawa aku selalu jumpa selalu aku lumba lari dengan Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah menang, kadang-kadang aku menang. Dan kata Aisyah, aku tahu kalau sewaktu Rasulullah menang, aku menang tu, Rasulullah memberikan aku kemenangan, dia kata. Jadi Aisyah ni dia masih lagi anak-anak. Jadi bila Nabi solat, Aisyah tu duduk depan Nabi SAW. Duduk di atas kadang di pangkuan ya. Macam tu keadaannya. Jadi manjanya Aisyah. Yang kedua, Allahumma salli alaihi wasallam. Ini juga yang dalil kan tentang persentuhan tu. Persentuhan. Sebab itu perbahasan tentang aula mastumun nisa tu banyak. Cuma Imam Syafi'i kata aula mastumun nisa, aula mas tu sentuh je. Kalau Imam Hanafi kata aula mastumun nisa adalah sentuh dengan syahwat. Kalau Allahumma salli alaihi wasallam, kalau Imam Malik dia aula mastumun nisa adalah jima'. Jadi jima' je batal wuduk. Hanafi kata ada syahwat je baru batal wuduk. Tapi Imam Syafi'i dia ikhtiyati, maksudnya dia sangat berhati-hati dan berjaga-jagalah. Jadi aulamas tu dimaknakan dengan sentuh je. Sentuh je batal. Sentuhnya batal. Okey. Itu dia sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina. Tu okey. Seterusnya, aku berada di sisi ketika turunnya wahyu daripada Allah. Jadi Aisyah banyak bersama Nabi SAW ketika mana turunnya wahyu. Bukan isi-isi lain tak ada. Khadijah pun ada. Tapi maksudnya banyak wahyu yang turun ketika mana Aisyah tu bersama Nabi SAW. Okay. Kemudian Rasulullah SAW dikebumikan di rumah Aisyah. Sebab Nabi SAW wafat di rumah Aisyah. Okay. Jadi ketika itu berlakulah perselisihan para sahabat nak dikebumikan di mana. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, para nabi dan para rasul Allah tidak akan dimatikan kecuali di tempat yang baik.
di tempat yang baik, di bumi yang baik. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, kebumikan Nabi SAW di tempat Nabi itu dicabut nyawanya, iaitu dalam bilik Nabi dan Aisyah. Ini dalam bilik Nabi dan Aisyah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah. Sebab itu dialihkan saja tilam tempat pembaringan Nabi SAW, kemudian di situlah Nabi disemadikan. Sampai sekarang lah. Okey. Seterusnya beliau adalah perawi hadis Rasulullah SAW yang terbanyak. Wafat pada malam Selasa 19 Ramadan pada tahun ke-58 Hijrah dan disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika itu dia berusia 66 tahun. Berusia 66 tahun. Okay, alhamdulillah. Saya rasa cukup sekadar tu kot pertemuan kita pada pagi ni. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kita bincang Aisyah je. Nanti kita akan bincang terus isteri Nabi yang seterusnya adalah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Ada kisah yang panjang tentang Hafsah ni pernah diceraikan oleh Nabi SAW dulu dan dirujuk kembali. Jadi ada sejarah tentang tu, ada kisah tentang tu, nanti kita akan perincikan tentang tu. Jadi saya rasa cukup sekadar dulu pertemuan kita pada pagi ni. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalaman itu adalah atas kejahilan dalamannya ilmu saya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak buka soalan ke macam mana? Boleh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, okay, Ustaz. mohon maaf, silakan siapa ada kemusykilan nak bertanya silakan. Sebelum kita tutup kuliah. Okey, Ustaz, saya pernah dengar ada ustazah kata Aisyah tindik hidung, betul ke? Alamak. Saya pun tak pernah jumpa ada dah Aisyah tindik hidung. Wallahualam. Saya tak berani. Kalau ada yang ustazah tu punya ni, tolong sharekanlah. Minggu depan saya pun boleh rujuk. Okay, terima kasih. InsyaAllah. Tak ada soalan nak tanya. Satu. Any angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah. Saya Erni binti Haji Ngadil. Saya nak tanya Ustaz. Saya ini pekerja kilang je, tapi saya selalu dengar macam ceramah-ceramah macam ni. Adakah masa saya itu berdosa kah? Tidak. Sebab saya mendengarkan ini sekali dengan saya bekerja. Nah, itulah Ustaz. Boleh, insyaAllah. Maksudnya tak berdosa. Cuma jangan dia mana yang priority, mana yang lebih utama. Okey. Yang pertama, kalau kita sambil bekerja, kerja kita siap, sambil dengar tu boleh. Boleh. Alhamdulillah. Saya selalu dengar. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih Assalamualaikum. kembali, insyaAllah. Waalaikumsalam. Okey. Ada lagi? Okey, kalau tak ada soalan lagi kita ada. Hana silakan. Saya ada macam pernah dengar ada yang kata Nabi itu ada terima wahyu untuk berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah, betul ke? Ada terima wahyu untuk berkahwin dengan Aisyah. Setakat yang saya tahu tak ada. Cuma Allahuakbar, saya cuba rujuk. Macam pernah tahu ada, tapi tak apa. Nanti saya rujuk balik semula. Minta maaf tak dapat jawab hari ni. Okey, tak apa. Sebab dia kata antara hikmahnya si Aisyah sangat muda supaya dia boleh banyak belajar dari Nabi dan hafal hadis. Itu antaranya sebab Nabi pernah puji Aisyah dalam hadis dan kitab Syama'il Muhammadiyah pun disebut. Tapi dalam bab makanan tau. Dalam bab makanan. Tapi disebut fadlu Aisyah ala nisa ka fadli starid ala sa'iri ta'am. Kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan sarid. Sarid ni adalah roti yang bercampur dengan kuah, yang ada daging dan ada kentang ataupun ada labu dalamnya. Sebab makanan ni makanan yang paling sedap, makanan yang mudah untuk disediakan, makanan yang mengenyangkan, orang tak ada gigi pun boleh makan kan. Lepas tu makanan ni makanan daripada golongan marhain sampailah golongan yang kaya pun makan makanan ni. Jadi Aisyah ni kata Nabi SAW kelebihan dia berbanding wanita lain sebab pertama ketinggian ilmu dia. Yang kedua ketajaman akal. Aisyah ni pick up orangnya. Cakap sekali dia dah faham lah. Sebab itu yang kedua dia memiliki ilmu yang tinggi. Jadi
kalau berdasarkan kepada tu, antara hikmah yang besarnya kenapa Aisyah ni Allah perintahkan ataupun ialah semua kan Nabi buat bukan kehendak dia, bukan kehendak Nabi SAW. Semua adalah wahyu daripada Allah. Jadi kenapa Aisyah? Sebab Aisyah ni banyak membantu Nabi SAW. Sebab itu antara sisi Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Farhana masih lagi di Baik, Manchester. ada soalan lagi? Ustaz, ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Okey. Oh, insya-Allah sebenarnya. Ustaz, Assalamualaikum. Zaini? Insya-Allah. Ya, Puan Zaini. Ni saya nak tanya tapi bukan pasal Nabi lah, lain boleh Okey. tak Ustaz? Boleh insya-Allah. Kalau saya boleh jawab lah, kalau tak boleh jawab tanya ustaz lain. Macam anak saya kan, dia menantu dia dah bercerai tapi pejabat kadi kata kena pergi mahkamah kan. Tapi sekarang bila lapar cerai dia orang boleh duduk serumah kan Ustaz sampai Boleh edah. sampai habis edah, betul. Kan lepas tu saya dengar mak dia kata dia nak rujuk balik lah dah. Okey. Belum sampai sebulan nak rujuk balik. Bila mak dia tanya saya macam mana, saya kata tak silap saya lah, saya kata tak silap saya dengar dia orang boleh rujuk tapi kena cakap dengan pejabat kadi, dia orang dah rujuk ke macam tu Ustaz ke macam mana? Saya Ya, tak dia sebenarnya kalau tak ada pejabat kadi pun dia sama-sama dia yang penting ada saksi boleh. Cuma kenapa perlu ke pejabat kadi supaya akan datang tak timbul masalah. Contohnya dia bercerai. Okey. Lepas tu isteri kata awak dah ceraikan saya lebih 3 kali dah. Mana ada? Saya baru cakap 2 kali, belum lagi. Ya, awak dah pernah sebut. Jadi sebab itu kena rekod dekat pejabat kadi, rekod perceraian dia. Sebab itu nanti dekat dalam mahkamah nanti dia kena lafazkan sekali lagi. Dia lafaz sekali gitu bukan 2 kali dah. Kat rumah sekali, kat sini sekali, tak, pengesahan je. Pengesahan je. Jadi macam itulah keadaannya. Jadi kalau dia nak rujuk pun kena rujuk balik. Sebab bila dah habis tempoh edah, tiba-tiba dia duduk bersama, zina. Sebab dia dah lepas tempoh untuk rujuk tu. Macam tu keadaannya. InsyaAllah. Sekarang Ustaz kena beritahu pejabat kadi dia orang rujuk ke tak payah ke dia orang rujuk Melayu mak bapak dia orang rujuk tu Saksi. boleh ke macam tu saksi? Boleh, saksi. tapi lebih terbaik supaya tak ada timbul masalah, pergi pejabat kadi untuk sahkan perceraian dia dan rujuk balik. Itu lebih selamat. Sebab dia ada masalah nanti dia sudut harta pusaka. Kan, nanti ada masalah dia sudut bila dia lafazkan yang kedua, baru 2 lah dia kata. Sebab yang 2 rekod kat pejabat agama, yang awal-awal dulu tak rekod jadi 2. Rupanya dah 3 dah. Rupa dah 3. Baru 3 dah tak boleh dah rujuk. Tu jadi kena. Macam itulah keadaannya, insyaAllah. Boleh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Okay. Ustaz, sikit Ustaz, sebab tadi saya terlepas fokus pada poin ke-6. Rasulullah SAW sedang solat dan dia berada di antara kedua tangannya. Yang tu dah lama saya baca. Dia sebenarnya terjemahannya baina yadai. Baina yadai ni maksud dia adalah di atas riba, di hadapan. Oh, okey. Baik. Dia bukan duduk atas riba pun, dia duduk dia lah depan macam tu. Sayyidatina Aisyah ni ada di sisi Rasulullah dekat macam tu lah. Duduk apa bersentuhan. Oh, masya-Allah. Okey, baik. Okey, jadi Allah SWT tak pada sisi lain. Di sisi lain dia lah dia dah berumur satu, yang kedua bukan nak cakap Aisyah tak mature, tak mature dari sudut perkahwinan lah kan. Faham. Okay, jadi dia ada masih lagi istimewanya lah. yang sisi lain tak, Aisyah je yang kalau Nabi solat dia tetap dia macam melepek dengan Nabi SAW macam itulah. Masya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Okey, assalamualaikum. Apa ni dia sebab dia cakap umum itu jadi orang rasa bila persentuhan antara suami dan isteri itu tidak membatalkan wuduk. Jadi masa Aisyah bersentuhan dengan Nabi waktu Nabi solat itu disebut tak berlapik ataupun tidak? Tak, dia cuma ada satu yang dia kata dia Nabi sedang solat, dia ketika itu Nabi usap kepala Aisyah. Jadi Allah SWT kat situ yang kat situ yang para ulama bahas tentang persentuhan tu. Baik, sorry. Usap kepala ataupun dia usap kaki? Tak ingatlah saya.
Nanti saya rujuk balik nanti. Tapi Saya pernah dengar kaki Ustaz. kaki kan? Ya, ya. Kaki. Saya Kaki. pernah dengar kaki lah. Ya, kaki. Okey. Jadi kat situlah perbahasan para ulama, adakah batal kalau sentuh dengan syahwat ataupun sentuh tanpa syahwat, ataupun Imam Malik dia pegang selagi tak berjima tak batal wuduk. Sebab itu datangnya perbahasan di sudut tu. Okey. InsyaAllah nanti cuma Imam Syafi'i dia berpegang pada batal lah. Sebab dia ambil perkataan aula mastumun nisa, sentuh je perempuan batal. Ada syahwat je tak ada syahwat batal. Sebagai ikhtiati langkah berjaga-jaga. Okey. Oh ya, abang ini mengalihkan kaki isterinya. Nanti okey insya-Allah. Betul. Baik, kalau tak ada lagi kita tutup lah. Banyak sangat Boleh, soalan. boleh. Wah, Alhamdulillah. Okey. Sonok insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hebatnya isteri Rasulullah yang bernama Aisyah ini, ilmunya sekiranya dibandingkan dengan isteri-isteri Nabi yang lain atau wanita-wanita yang lain, ilmu Aisyah ini adalah yang lebih baik kan Ustaz, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan kita dapat barakah dengan kisah hari ini, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemma Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sedikit hibahan. Besok 7 hari bulan kuliah khas Maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin pada pukul 8.10 malam. Kuliah Maghrib khas ini yang bertajuk Sya'ban yang diberkati, dan kita tiada kuliah Isyak khas untuk Sya'ban. Dia besok kuliah Maghrib ya. Jadi take note lah. Pada pukul 5.15 petang ini kuliah asal kita, sila rujuklah grup Gemma Nur Iman, InsyaAllah. Jadi dengan ini saya mewakili Gemma Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbihul farah dan suratul as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah comelnya. Untuk makluman, ni bukan anak saya, ni anak saudara saya. Ingat baby Ustaz tadi comel kecil lagi. Anak-anak adik saya yang bongsu. InsyaAllah kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.